Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan saya menulis proposal dengan tajuk program iaitu Lawatan Gotong Royong ke Pantai Remis. Dengan tema kami, membangun kesedaraan bersama melalui gotong royong. Pendahuluan 1.1, latar belakang kegiatan. Merujuk kepada prinsipal rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesusilaan adalah satu istilah dalam bahasa Melayu sebagai moral atau etika. Ia merangkumi prinsipal-prinsipal tingkah laku yang baik, tingkah laku moral dan standard etika. Kesusilaan membimbing individu untuk membuat keputusan yang bermoral dan berperilaku etika dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia sering melibatkan pertimbangan terhadap nilai-nilai seperti hormat, kejujuran, integriti dan tanggungjawab sosial. Konsep ini juga mendalam berakar dalam nilai budaya dan masyarakat, membentuk rangka kerja etika dalam suatu komuniti. Kesusilaan juga melibat nilai-nilai seperti gotong royong yang bermaksud kerjasama beramai-ramai untuk mencapai kebaikan bersama. Gotong royong merupakan unsur penting dalam etika dan moral, menggambarkan semangat saling membantu dan kerjasama dalam masyarakat. Prinsip gotong royong ini menyokong idea bahawa kebaikan individu berkait rapat dengan kebaikan bersama dan keharmonian masyarakat bergantung pada kerjasama dalam mencapai matlamat yang positif. 1.2 Asas pencetus idea. Inisiatif kerja amal ini dianggap sebagai satu program yang sesuai untuk dilaksanakan demi memenuhi syarat khusus MPU 3222 Kemahiran Kerja Sosial. Melalui penyertaan dalam aktiviti ini, pelajar-pelajar UNISEL berpeluang untuk memperolehi pengetahuan dan pengalaman baru yang kemungkinannya dapat dibahagi bersama dengan orang lain. Pentingnya kesedaran tanggungjawab dalam gotong royong ini di pantai khususnya sangat jelas bagi kami. Sebagai masyarakat yang menghargai keindahan alam, kami sedar bahawa menjaga kebersihan pantai adalah tanggungjawab kita bersama. Kami yakin apabila setiap orang memahami tanggungjawab bersama mereka terhadap kelestarian alam, semangat gotong royong dapat memberikan impak positif yang besar dengan bersama-sama membersihkan pantai yang tidak hanya merawat alam sekitar, juga mencipta ruang yang indah dan aman untuk dinikmati bersama oleh masyarakat. Kesedaran ini menjadi landasan untuk memastikan keindahan pantai kita diwarisi oleh generasi akan datang. Jadi kegiatan akan dibuat dalam bentuk gotong royong dan nama tema kegiatan ini ialah membangun kesedaraan bersama melalui gotong royong. Baiklah, tujuan kami untuk bekerjasama di Pantai Remis Jeram dibuat dengan mengambil kira berbagai aspek positif dan membina. Jadi berikut adalah bentuk beberapa objektif yang boleh dimasukkan dalam cadangan, iaitu memberi maklumat kepada masyarakat setempat, pihak berkaitan dan pihak yang berkepentingan berhubung perancangan aktiviti gotong royong di Pantai Remis Jeram dan mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut serta bagaimana penyertaan mereka dapat mengukuhkan hasil positif yang ini. Jadi tujuan kami untuk mengadakan kertas kerja ini ialah untuk memberi penjelasan dan kefahaman yang jelas mengenai sebab dan kesegeraan pelaksanaan aktiviti gotong royong di Pantai Remis Jeram. Menggalakkan penyertaan aktif dan sokongan daripada masyarakat setempat, pertumbuhan bukan kerajaan dan pihak berkaitan dalam menyokong kejayaan aktiviti ini. Jadi, dengan penyediaan cadangan ini diharap dapat sokongan dan kelulusannya diperlukan untuk melaksanakan aktiviti gotong royong di Pantai Remis Jeram serta memastikan kepakaran kumpulan yang aktif daripada semua pihak yang terlibat. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan objektif bagi proposal kami kali ini. Pantai Remis di Jeram adalah salah satu pantai yang sering dikunjungi oleh masyarakat di Malaysia. Namun, peningkatan penyalahgunaan plastik dan kurang kesedaran tentang cara membuang sampah menyebabkan pantai ini tercemar. Jadi, objektif bagi aktiviti kami adalah untuk mengembalikan kecantikan pantai, meningkatkan kesedaran pengunjung untuk menjaga kebersihan pantai dan juga mendedahkan kesan negatif akibat daripada membuang sampah merata-rata. Seterusnya, bagi tarikh dan tempat kegiatan aktiviti kami akan melaksanakan aktiviti ini pada 20 Januari 2024. Masa bermula daripada 10 pagi sehingga 4 petang dan tempat ini akan dilaksanakan di Pantai Remis Jeram di Kuala Selangor. Baiklah,
Penyertaan ataupun kumpulan sasaran bagi program gotong royong ini adalah pelajar UNICEF, pelajar dari institusi pengajian lain, pelajar sekolah dan juga golongan marginal dan masyarakat umum. Penyertaan ini tidak mengira minat atau hobi, jantina, bangsa ataupun agama. Kegiatan ini terbuka untuk semua golongan lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui semangat gotong royong. Penyertaan pelbagai kumpulan sasaran dalam aktiviti gotong royong membawa pelbagai kebaikan kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa kebaikan yang mungkin diperoleh oleh setiap kumpulan. Bagi golongan pelajar UNICEF dan pelajar institusi pengajian lain, peningkatan keupayaan kerjasama, di mana gotong royong akan memperkukuhkan semangat kerjasama di kalangan pelajar, membantu mereka belajar, bekerjasama dan berinteraksi dengan pelbagai latar belakang, dan juga pengalaman pembelajaran praktikal. Aktiviti gotong royong memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka di dalam konteks praktikal dan memberi pengalaman yang bermakna di luar bilik darjah. Bagi golongan pelajar sekolah pula, pembelajaran nilai-nilai sosial, di mana gotong royong akan mengajarkan nilai-nilai sosial seperti tanggungjawab, rasa hormat dan kepedulian kepada pelajar sekolah melalui tindakan nyata yang memberi impak positif kepada ekonomi dan juga komuniti. Baiklah, ia juga akan memberi pembangunan karakter, di mana aktiviti ini membantu membentuk karakter pelajar dengan mengajar mereka tentang rasa keterlibatan dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Kepada golongan marginal pula, pemerkasaan masyarakat. Gotong royong dapat membantu golongan marginal merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat dan meningkatkan rasa kebersamaan serta menyumbang kepada kesejahteraan bersama. Peluang dan pembangunan sosial juga dengan melibatkan golongan marginal dalam aktiviti ini memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan sokongan, pembangunan kemahiran dan pemerkasaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dan untuk masyarakat umum, perasaan keprihatinan bersama. Aktiviti gotong royong menyatukan masyarakat, meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu sosial dan menggalakkan perasaan saling peduli di antara ahli masyarakat. Dan yang terakhir sekali, peningkatan kualiti hidup di mana melibatkan masyarakat umum dalam aktiviti gotong royong, ia dapat menyumbang kepada pembangunan fizikal dan sosial yang memberi impak positif kepada kualiti hidup secara keseluruhan. Maka dengan itu, melibatkan pelbagai kumpulan ini dalam gotong royong membantu membina masyarakat yang bersatu, adil dan juga bertanggungjawab. Itu saja daripada saya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan bentuk kegiatan, jawatan kuasa pelaksanaan dan juga atur cara kegiatan. Nama saya Nurul Juni Melissa binti Muhammad Akif Mak, membuka matrik 4222000741D. Jadi saya akan mulakan dengan bentuk kegiatan. Kegiatan ini dibuat oleh semua ahli kumpulan serta sukarelawan di Pantai Remis dengan melakukan aktiviti bersama mereka bertujuan untuk memupuk semangat sosial terhadap pelajar UNICEF dan orang ramai. Antara kegiatan yang akan dilakukan ialah pembersihan pantai dan pengasingan serta pembuangan sampah. Jadi seterusnya saya akan membentangkan struktur jawatan kuasa pelaksanaan. Jadi untuk penaung program ini ialah Dr. Haziq Hazwan bin Azman, merupakan Dekan Pusat Asasi dan Umum. Penasihat untuk kegiatan ini ialah Encik Muhammad Amir bin Abdullah, merupakan pensyarah. Seterusnya saya akan membentangkan ahli-ahli jawatan kuasa pelaksana. Saya akan mulakan dengan pengurusi iaitu Krishanti, anak perempuan Tangkarash. Seterusnya naib pengurusi Nur Alifah Iliana binti Nur Azni. Setiausaha merupakan Melissa Crystal binti Abdullah. Dan bendahari merupakan Damia Akmal binti Syam. Seterusnya untuk ahli-ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa logistik merupakan Raisah Hijazullah binti Zulkafli alias Mazlan. Ahli jawatan kuasa keselamatan merupakan Nurul Juni Melissa binti Muhammad Akif Mak. Ahli jawatan kuasa media ialah Nur Alia Sofia binti Ahmad Sofian. Ahli jawatan kuasa transportasi merupakan Azza dan Nina Kirana binti Martias. Ahli jawatan kuasa komuniti merupakan Syamil Alisa Maisarah binti Anwar. Ahli jawatan kuasa kebajikan merupakan Nur Aisyah binti Kamaruddin. Ahli jawatan kuasa makanan merupakan Rabiatul Adawiyah binti Abdullah. Dan akhirnya ahli jawatan kuasa pemasaran merupakan Anisatul Afidah binti Tagalik. Akhirnya untuk
Atau cara kegiatan? Kegiatan ini akan bermula pada pukul 10. Semua sukarelawan akan berkumpul di kawasan pesisiran pantai dan sedikit gambaran ringkas tentang aktiviti pembersihan pantai akan dikongsi. Kemudian barang-barang keperluan akan diagihkan seperti sarung tangan, plastik sampah dan alat pembersihan yang lain. Pada pukul 10.30 hingga 12.30, pembersihan pantai akan bermula. Sukarelawan akan dibahagi kepada beberapa kumpulan dan kawasan tertentu akan ditetapkan. Selepas itu, aktiviti pembersihan pantai akan dimulakan. Pada pukul 12.30 hingga 2.30, sukarelawan boleh menggunakan masa yang diberikan ini untuk berehat, makan tengah hari dan juga solat Zuhur bagi yang Muslim. Pada pukul 2.30 hingga 3.30, kerja-kerja pembersihan pantai akan disambung. Kali ini, sampah-sampah kecil dan plastik makanan akan diberi tumpuan. Pada pukul 3.30 hingga 4, pembersihan terakhir akan dilakukan untuk memastikan tiada sampah yang tertinggal. Selepas itu, kerja-kerja pengasingan sampah akan dimulakan. Semua sampah akan diasingkan mengikut kategori yang betul untuk dikita semula. Akhir sekali, gambar kawasan pantai sebelum dan selepas kerja pembersihan akan diambil. Akhirnya, pada pukul 4, semua relawan dan juga pelajar akan bersurat. Saya akan paskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Saya Azza dan Nina Kirana dan saya akan membentangkan bahagian belanjawan dan juga penutup bagi proposal ini. Di dalam belanjawan kami mengandungi pendapatan dan juga perbelanjaan. Bagi pendapatan, kami mengharapkan untuk memperolehi sebanyak RM200 dari sumbangan sukarela dengan cara menyediakan wang bagi individu dan organisasi untuk menyumbang secara sukarela kepada aktiviti gotong royong ini. Bagi bahagian perbelanjaan pula, kami mencadangkan untuk mengeluarkan kos untuk peralatan dan bahan demi aktiviti gotong royong kami seperti plastik sampah, sarung tangan dan lain-lain sebanyak 1 unit, dan 1 unit itu harganya dalam jangkaan RM5 hingga RM10. Malah jumlahnya adalah RM15. Bagi makanan dan minuman pula, kami memperuntukkan dana untuk menyediakan makanan dan minuman bagi peserta gotong royong sebagai tanda penghargaan sebanyak RM70. Bagi perizinan dan permit untuk membayar apa yang kaitan dengan mendapatkan perizinan dan permit dari pihak berkuasa, tiada sebarang bayaran di situ. Dan akhir sekali, transportasi, kos untuk pengangkutan peralatan dan peserta jika perlu, sebanyak 3 unit adalah dalam RM90. Jadi, jumlah perbelanjaan kami adalah sebanyak RM175. Dengan itu, kami akan terus kepada penutup. Dengan penuh semangat gotong royong dan kesedaran terhadap tanggungjawab terhadap alam sekitar, kami berharap proposal ini dapat memperoleh sokongan dan kelulusan untuk melaksanakan aktiviti gotong royong di Pantai Remis Jeram. Kegiatan ini tidak hanya membawa manfaat kepada kebersihan pantai dan keindahan alam, tetapi juga membina semangat kebersamaan dan tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Dengan kerjasama dari pelbagai pihak termasuk pelajar, masyarakat setempat dan pihak berkepentingan, kami yakin aktiviti ini dapat mencapai matlamatnya untuk membina kesejahteraan bersama melalui semangat gotong royong. Terima kasih atas perhatian dan sokongan yang diberikan. Sekian, terima kasih.